الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى هوى رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan kita kesihatan tubuh badan, mengizinkan kita, memberi taufik dan hidayah, berikan kita rezeki dapat duduk di kawasan yang dikelilingi oleh orang beriman, orang-orang soleh, ia dibangi tempat orang belajar. Alhamdulillah, dikurniakan cuaca yang baik, tidaklah ekstrim sampai banjir sangat kat sini. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ni nikmat iman dan Islam sampailah kita mati nanti, insya-Allah. Jadi malam ni saya sambung pengajian adab-adab dalam Islam dalam bab adab berbicara. Adab berbicara. Bab yang ke-12, muka surat 353. Jadi alhamdulillah, antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita adalah nikmat berkomunikasi sesama kita, iaitu dengan adanya lisan. Dengan lisan itulah kita berkomunikasi sesama kita. Di dunia ni ada beratus-ratus bahasa, ya, beratus bahasa. Setiap bahasa itu ada pula logat-logat dia. Kalau bahasa Melayu ada logat dia. Ada logat Terengganu, Kelantan, Kedah. Ya, Terengganu banyak dengung. Kelantan banyak imalah, abe, saya. Kalau Kedah banyak huruf ain, buat apa? Ulang atau pegang. Ya. Kalau Melaka banyak apa? Maklim. Ya. Lahabau kan, maklim. Jadi macam-macam. Kalau Sabah Sarawak lagilah banyak bahasa dia. Jadi itu semua menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab itu sendiri pun macam-macam bahasa. Kalau dekat Saudi, di Arab Saudi sahaja ada negeri-negeri dia logat lain-lain. Negeri Yaman, Sudan dan lain-lain bahasa lain-lain, ya. Padahal asalnya manusia ni daripada Nabi Adam dan Hawa sahaja. Kemudian daripada dua orang tersebut akhirlah anak-anak, sampailah sekarang jadi beratus-ratus bahasa. Pelbagai jenis orang. Ya, ada yang warna putih, warna cerah, ada warna gelap, ada hidung mancung, ada hidung bulat. Ya, ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada mata biru, ada mata hitam. Semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Kami jadikan bagi kamu ni syu'uban, berpuak-puak ataupun berjenis-jenis, supaya kamu ni saling lita'arafu, saling kenal mengenal. Itu antara hikmah Allah jadikan kita pelbagai bahasa, pelbagai bangsa. Jadi bila kita berkomunikasi, antaranya komunikasi dengan lidah. Ada orang kita masih dengan lisan, orang yang orang yang guna bahasa isyarat. Namun kebanyakannya orang bercakap dengan lisan. Maka adalah adab-adab yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak dah saya kongsi berkenaan adab berbicara ni. Yang terakhir, larangan berbohong. Ya, larangan berbohong. Larangan berbohong panjang juga saya hurai sebelum ni. Ya, bohong yang paling besar bohong kepada Allah, iaitu bohong dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ni ada isu yang terbaru, lepatkan ajaran sesat. Dia buat buku tulisan dia. Ya, dia tafsir bismillah tersebut, lafaz-lafaz Allah semua tu ikut kepala dia. Dia bagi dia bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tambah huruf alif pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tafsiran dia, tafsiran ikut kepala dia sendiri. Ramai pula pengikutnya. Itu namanya berbohong di atas nama Allah. Itulah bohong nombor satu yang paling besar dosanya. Ya, dia ambil ayat Allah, dia tafsir, dia terjemah ikut
kepala dia sendiri tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbohong yang besar dosanya yang kedua adalah berbohong di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbohong di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya menipu hadis, menipu, mereka-reka hadis, ataupun menyampaikan hadis palsu. Ya, dia yang reka berdosa. Ada satu lagi, dia tak tahu dia telah menyampaikan hadis palsu. Itu pun kena berhati-hati. Jadi lagi-lagi ustaz yang sedang berceramah, dia kena cek hadis-hadis yang dia sampaikan kepada masyarakat, adakah palsu ataupun sahih ataupun dhaif dan sebagainya. Ya, janganlah sampaikan yang palsu, takut kita menyebarkan apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong yang seterusnya berdosa adalah bohong selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbohong yang lain-lain. Namun begitu, bohong yang dibenarkan adalah bohong disebut kat sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bergaduh nak suruh berbaik, kemudian dalam peperangan, kemudian suami bercakap dengan isterinya, dan isteri yang bercakap dengan suaminya. Bohong yang macam mana? Bohong yang dibenarkan, tak dikira berbohong, kata Rasulullah. La u'idduhu kadibar rajulu yuslih bainan nas. Aku tidak menganggap orang itu berbohong kalau dia buat dua orang ini yang bergaduh jadi berbaik. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan, ya, dalam konteks nak berbaik sahaja. Kalau suami isteri itu dia cakap, suami kata, awaklah isteri, awaklah orang yang paling cantik di dunia, dibenarkan walaupun suami dia berbohong. Tapi kalau dia berbohong untuk maksiat, berdosa. Ya, untuk maksiat berdosa. Contohnya berbohong telah bercerai. Kan cerita Piramli kan, dia cakap dia dah ceraikan isteri dia yang ni. Kan lafaz cerai itu tak boleh buat main. Jadi begitulah, suami yang curang ataupun isteri yang curang, bila suami ditanya, isteri ditanya, dia pun berbohong. Sebab dia nak menutup kecurangan tersebut, itu dikira berbohong, berdosa. Tapi isteri suami tak curang, cuma nak suruh suami dia bertambah sayang sahaja, isterinya percaya kepada dia, sayang sahaja, maka dia berbohong. Dengan puji-pujian itu dibenarkan. Baik. Kemudian yang seterusnya, larangan berkata kotor dan keji. Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, terhindar daripada ucapan yang hina dan dusta. Dia tak cakap bohong, ya, cakap hina pun tak. Dan baginda melarang bercakap kotor, mengutuk, dan ucapan-ucapan batil yang lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal bazi. Bukanlah orang itu dikira mukmin, dia suka mencela, suka mengutuk, suka bercakap kotor dan keji. Ya, mencela, mengutuk, bercakap kotor dan keji, semua tu lebih kurang belaka. Ya, bodoh ke, bengong ke, bebal ke, contohlah mencarut ke, sebut khinzir ke, benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak elok. Kalau kat Terengganu yang kotor biasa bukan kotor lah, yang kuat sikit, bukan yang kuat, antara perkataan yang tak bagus, tapi jadi kebiasaan orang sebut bodoh. Kalau Terengganu. Kalau Melaka, kalau tak saya lah bau. Kalau Johor, kurang ajar. Kan. Jadi itu antara perkataan-perkataan yang orang lain boleh terasa hati. Ya, bercakap macam tu. Kalau Kedah apa saya tak ingat dah. Adalah setiap negeri ada perkataan-perkataan tersebut, walaupun dia menjadi kebiasaan orang sebut, tapi sebenarnya Rasulullah SAW bukan jenis orang tu, bukan jenis orang macam tu. Dan Nabi larang. Nabi kata bukanlah orang betul-betul beriman kalau dia cakap benda-benda yang macam tu. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Satu hari Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun minal yahud, datanglah beberapa orang daripada orang Yahudi. Ya,
datang beberapa orang Yahudi, dia bukan jumpa Nabi, boleh jadi berselisih. Faqalu, dia pun berkata, beberapa orang Yahudi tersebut, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Salam celaka ke atas engkau wahai Abul Qasim. Abul Qasim ni gelaran Rasulullah. Ya. Kalau sebut Abu kat depan ni, dalam kalau bahasa Arab ni antara kata pujian, kata hormat. Ya, macam saya, anak saya, sulung saya, nama anak lelaki saya nama Musa. Orang pun kan panggil Ustaz Abu Musa. Maknanya kalau orang Arab bila panggil macam tu, maknanya dia mengiktiraf kita, memuliakan kita. Dia tak panggil Ustaz Fahmi, Ustaz Abu Musa. Jadi dia disandarkan kepada anak lelaki pertama dalam anak-anak tuan-tuan. Itu bahasa dia. Ya. Jadi orang Yahudi ni dia sebut macam perlahan sikit. Macam Assalamualaikum. Assalamualaikum ni maksud salam sejahtera. Tapi dia sebut Assalamualaikum. Dia macam sebut Assalamualaikum, seolah-olah tak nak dengar. Nak sebut supaya Nabi perasan mereka ni ucap salam, tapi sebenarnya mereka doakan celaka. Kalau assalam, salam sejahtera. Kalau assam, celaka. Kan, dia mencelakakan Rasulullah. Tapi di hujung sebut abal pula, Abul Qasim, gelaran yang baik. Salam celaka ke atas kau wahai Abul Qasim. Ya, katalah orang Yahudi jahat dia ni, dia doakan Rasulullah. Maka Nabi pun jawab, Wa'alaikum. Wa'alaikum. Gitu je Nabi jawab. Dan ke atas kamu juga. Qalat Aisyah. Aisyah ni ada di sebelah Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Bal alaikumussalam wazam. Jawab Aisyah, bahkan ke atas kamu celaka dan mampus, ataupun celaka dan cacat. Maknanya Aisyah marah sebab orang Yahudi tersebut kutuk Rasulullah. Dia jawab 2 kali ganda. Dahlah celaka, mampus pula tu. Jawab Aisyah mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi dah jawab dah, Wa'alaikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni fahishah, janganlah engkau menjadi orang yang bercakap kotor. Maka faqalat, jawab Aisyah, ma sami'tu ma qalu, kamu tak dengar ke wahai Rasulullah apa yang mereka ucapkan? Maka Nabi jawab, alaysa qad radattu alaihimul ladzi qalu qultu alaikum. Bukankah, katanya Nabi jawab, bukankah aku telah membalas apa yang mereka ucapkan? Kan aku dah jawab wa alaikum. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini berhenti setakat sini. Jadi pengajaran hadis di sini apa? Pengajaran di sini yang pertama, Allah sebut walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan sekali redha dengan kamu sehingga kamu mengikut millah mereka selangkah demi selangkah. Jadi dalam hadis ini terang jelas menunjukkan bahawa orang Yahudi ini sangat benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila bertemu pun dia ucap celaka, tapi dia tak berani nak ucap jelas-jelas. Dia ucap cepat-cepat macam tu. Tapi telinga Rasulullah dapat tangkap mereka sengaja mendoakan kecelakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi pun jawab. Orang doa kecelakaan kepada Nabi, Nabi pun jawab. Tapi Nabi tak jawab penuh. Bukan, Nabi tak kata kotor, Nabi hanya jawab wa'alaikum, dan kepada kamu juga. Sebab apa? Nabi tak nak lidah dia ni terkeluar perkataan kotor walaupun kepada orang jahat. Nabi tak jawab kepadamu juga celaka. Dan Aisyah, dalam hadis ni Aisyah pula emosi lebih. Tak salah Aisyah emosi sebab dia sayang Rasulullah. Rasulullah memang kita kena bela. Aisyah tolong jawab. Nabi kata, Aisyah kata, ke atas kamu juga celaka dan mampus. Tapi Nabi tegur, wahai Aisyah, jangan cakap kotor. Aisyah tanya balik, kamu tak dengar ke mereka doa kamu macam tu? Dengar, bukan aku dah jawab. Aku jawab wa'alaikum. Jadi pengajaran di sini,
Seorang mukmin yang sejati, mulut dia tekan sekali-kali terkeluar perkataan kotor bila orang mencela dia. Ya, dia takkan balas. Kalau dia balas pun dia kata paling limit orang yang punya iman yang bagus, kamu pun macam tu juga. Itu paling limit. Oi bodoh, kau ni yang bodoh lah. Kau pun macam tu juga. Kalau kita nak jawab. Kalau kita diam tak apa. Kalau kita nak jawab paling limit pun orang beriman, engkau pun macam tu juga. Engkau gila, engkau pun macam tu juga. Kalau kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jawab, bodoh, engkau gila, kita jawab macam tu. Maknanya kita pun lebih kurang dia juga lidahnya. Jadi benarlah kata Rasulullah. Rasulullah kata bukanlah orang beriman kalau lisannya terkeluar perkataan-perkataan yang macam tu. Jadi daripada sejak ini, maka Aisyah pun menjaga lisan dia. Bila ada kutukan kepada Rasulullah, kepada siapa saja, Aisyah takkan jawab. Ya, paling limit pun wa'alaikum. Inilah yang diamalkan oleh para ulama, tuan-tuan. Ulama dia tak cepat mentah bila orang menyerang Rasulullah, menyerang peribadi mereka, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tengok sebab apa dia serang. Kalau dia serang kerana jahil, maka kita bagi tahu ilmu. Kalau dia serang kerana mereka memang benci, maka kita boleh doa dia punya kecelakaan, tapi tak boleh kutuk dia. Ya, tak boleh kutuk. Sebab dalam Al-Quran pun ada doa celaka, bukan doa celaka. Kecelakaan kepada siapa? Contohnya Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dengan secelakanya, wa tabb. Siap sabdu. Qalqalah kubra. Itu doa celaka, ya. Siapa lagi? Firaun. Kemudian dalam kunut nazilah, kunut yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun begitu kita tak boleh membalas. Orang mukmin ni kena jaga lisan, jangan terkeluar perkataan macam tu. Contohnya di barat, ya, di barat bagaimana kes-kes ada dulu masa seorang pelukis, dia lukis gambar Rasulullah, dia melukis kartun. Ya, Sweden ke apa saya tak ingat dah, dia lukis. Maka orang di Malaysia buat demonstrasi, membantah, macam nak boikot lah negara yang kartunis tersebut lukis gambar Rasulullah. Tapi orang Islam di sana, ya, antaranya sahabat yang saya kenal, dia kata dia buka booth, kemudian dia pun letak gambar Rasulullah, gambar kartun tersebut. Dia pun letak flyers. Kemudian orang tanya, orang non muslim tanya, you know ni kenapa orang Islam marah sebab gambar dilukis? Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba marah. Apa salahnya lukis? Jesus pun orang lukis juga, tak ada apa. Kenapa tiba-tiba orang Islam marah? Masa itulah dia dakwah dia. Oh, sebab tu macam ni. Dalam ramai-ramai dia buat tu, ada yang memeluk Islam, ada yang terbuka memeluk Islam. Dia tak cepat melatah untuk mengata dia balik, ya. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melarang. Baik. Nak tahu kita ni jenis mulut melepas tak melepas, tengok time kita marah. Time kita marah, time kita melatah. Ya. Saya marah kadang-kadang masa bawa kereta lah. Bila orang menyelit sikit, orang lalu depan kita, kita break. Dulu pernah terkeluar bodoh. Lepas tu terfikir, alamak aku mengajar ni, astagfirullah. Sekarang dah bertahun dah tak sebut. Ya. Kalau kita ada tersebut, maknanya kita belum bagus lagi lisan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, masa kita melatah. Kalau kita melatah mencarut, menyebut benda tak elok, ya, mencarut memang terukna lah kita tu. Ya, melatah pun mencarut. Tapi kalau kita melatah sebut biasa-biasa, picut, itu normal. Kalau nampak ular, ular meningkar, itu normal. Tapi kalau nampak ular pun mencarut, tercokek pun mencarut, itu teruk. Tapi ada satu tahap lagi, dia melatah berzikir, astagfirullah, la ilaha illallah. Yang tu Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki, mulut dia bila melatah keluar zikir-zikir.
Mudah-mudahan bila mati nanti last ucapan dia pun berzikir, insya-Allah. Kalau kita melatah keluar mencarut, banyak-banyakkanlah istighfar. Maksudnya lisan kita kurang lagi mengaji, kurang lagi berzikir. Boleh jadi fikiran kita masih lagi banyak lagi fikir pasal dunia. Kita kena banyakkan zikir, banyak semayang, banyak mengaji. Mudah-mudahan bila kita melatah pun, kita bercakap melepas pun, kita tercakap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, la yang bagi lisiddiqin an yakuna la'anan. Tidaklah patut bagi orang yang jujur menjadi seorang pengutuk, pelaknat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah lagi, Abu Darda mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tal'anir rih fa innaha ma'murah wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Janganlah kamu mengutuk angin, kerana angin ini diperintahkan, dan sesungguhnya siapa yang mengutuk sesuatu yang tidak layak dengan itu, maka kutukan itu berbalik kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya? Bukan mengutuk orang tak boleh, makhluk Allah pun tak boleh. Antaranya angin, ataupun baru-baru ni hujan, hujan ataupun air sungai, tak boleh. Celakalah hujan ni, tak berhenti-berhenti, haram, berdosa besar, tak boleh. Kata Rasulullah, bila kita kutuk, dia akan balik kepada kita, celakalah kita. Ya, sungai ke naik tiba-tiba, kepala air ke, apa lagi, angin kuat ke, tak boleh. Tak boleh kita mengutuk makhluk Allah yang telah diperintahkan. Sebenarnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk turun di Selangor. Ya, jadi macam mana kita nak buat? Bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah. Allahumma hawalaina wala alaina, antara doa-doa dia lah. Ya, antara doa-doa dia. Tapi ada yang famous sekarang, bukan famous lah, yang ramai orang share, wahai bumi telanlah air, wahai langit berhentilah hujan. Ya, sebenarnya dipetik daripada ayat Quran, ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'a wa qudil amru wastawat ala judi. Maksudnya apa? Ya ardu bula'i, wahai bumi telanlah air, ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama', wahai langit tahanlah hujan dan berhentilah kapal itu di Bukit Judi. Ya, berlabuhlah kapal itu di Bukit Judi. Sebenarnya ayat itu menceritakan tentang Allah memerintahkan bumi dan memerintahkan langit. Allah perintahkan bumi supaya telan air, dan memerintahkan langit supaya berhenti hujan, dan memerintahkan laut supaya air tersebut parking kapal Nabi Nuh atas Bukit Judi. Itu kisah Nabi Nuh semasa banjir besar. Sebenarnya perkataan itu perkataan Allah, lafaz Allah. Allah memerintahkan langit dan bumi, tapi orang kita ambil sekerat je. Wahai bumi telanlah air, wahai langit hentikanlah hujan. Lepas tu share dalam Facebook, kita pun share juga. Sebenarnya bukan ayat itu. Kalau bila berlaku banjir, bila berlaku hujan lebat, bukan, jangan guna ayat itu. Sebab kita, siapa kita nak memerintahkan bumi, nak memerintahkan langit? Kita bukan Allah, kita bukan Tuhan. Yang hanya layak memerintahkan bumi telan air hanyalah Allah. Jadi kita nak buat macam mana? Kita hamba, kita minta dengan Allah, bukan kita perintah bumi. Ya, bumi, langit ni dengan perintah Allah saja. Kita doa, amalkanlah doa Nabi. Adalah beberapa doa Nabi, yang antaranya yang saya baca tadi, Allahumma hawalaina wala alaina, doa Rasulullah supaya hujan ni pergi tempat lain, supaya jangan hujan kat sini, pergi tempat lain yang kering kontang. Itu permintaan, ya Allah yang tahu, janganlah hujan di sini, hujanlah di tempat lain. Ada doa-doa dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lagi, bila ditimpa musibah yang macam tu, kalau kita berlaku lagi, kita berbanyakkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut banyak kali. Tengah duduk atas atap tunggu bantuan lah contohnya. Ya, bila nak sampai ni dah 12 jam tak sampai-sampai lagi bantuan, tak berhenti-berhenti hujan, kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak lama lagi sampailah bantuan. Sebab apa? Nabi Nuh pula, Nabi Yunus, bila ditelan ikan nun ataupun ikan paus, ikan yang besar,
dia duduk dalam perut, maka itulah zikir Nabi Yunus dalam perut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dalam laut yang sangat gelap, dahlah dalam perut ikan gelap. Ikan pula duduk dalam laut yang gelap waktu malam, lagi dalam, lagi gelap, berganda-ganda gelap, tak ada lampu langsung. Ya, kalau doa pun, kalau ikan luah kan, dia keluar mesti dia lemas kalau dia luah dalam laut. Sebab ikan besar dia boleh pergi ke bawah, ikan paus dia boleh masuk ke dalam kan, mesti mati. Tapi dengan izin Allah, ikan ni luah dekat pulau. Ya, dengan zikir kepada Allah, zikir taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus walaupun masa tu tak ada bantuan langsung, gelap. Kalau setakat banjir ni nampak lagi matahari, kalau ada pelampung, ada boleh kita berpegang. Tapi Nabi Yunus terperangkap gelap, tak boleh nak minta bantuan, maka Allah bantu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, itu antara zikir-zikir ataupun doa bila kita ditimpa musibah, kita nak bantuan segera. Baik. Jadi tak boleh kita mengutuk angin, mengutuk banjir, apa-apa sahaja makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan berbalik kepada kita semula. Baik, kemudian seterusnya sabda Rasulullah, la'nul mu'mini kaqatlih, mengutuk seorang mukmin sama seperti dia membunuhnya. Hadis Imam Ahmad, maksud sama ni adalah dosa. Kita kutuk laknat, kutuk ni laknat. Laknat dia, celakalah dia. Maka dosanya sama macam kita membunuh dia. Ya. Kata penulis, orang yang membunuh dia ni telah memutuskan mangsanya daripada manfaat dunia. Tetapi orang yang mengutuk, melaknat orang, dia memutuskan dirinya daripada nikmat akhirat dan rahmat Allah. Lagi parah, lagi teruk, memutuskan nikmat. Kita ni bila mengutuk orang, langsung tak dapat rahmat Allah, nikmat Allah akhirat tak ada, syurga takut tak dapat masuk. Lagi teruk daripada membunuh orang tersebut. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Sabda Rasulullah bagi tahu para sahabat, sesungguhnya antara dosa yang paling besar adalah seseorang mengutuk kedua orang tuanya. Qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Macam mana pula orang boleh mengutuk kedua orang tua dia? Sebab sahabat ni pelik. Sebab pada zaman Rasulullah, orang hormat orang tua walaupun jahiliah, dia tak berani nak kutuk mak ayah. Ya, nak derhaka walaupun mereka jahiliah. Jadi dia pelik, macam mana pula orang berani, orang boleh mengutuk mak ayah dia ni? Maka jawab Rasulullah, yasubbu ar-rajulu abar rajul fa yasubbu ummuhu wa yasubbu ummuh. Ya, dan tulisan ni silap sikit. Kata Rasulullah, orang telah memaki ayahnya, dia pun balas balik maki. Ataupun orang memaki mak dia pun balas balik maki mak orang tersebut. Maka itulah bentuk dia melaknat mak ayah dia sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya macam mana? Bila ada orang maki, orang katalah mak ayah kita, engkau ni jahat-jahat ni, mesti mak engkau ni jahat juga. Kita marah, main-main mak ni, engkau pun mak kau gila, kita kata. Maka dalam masa yang sama, kita telah mendapat dosa melaknat mak kita sendiri. Itu maksud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata ke ayah kita, kita balas balik kata ke ayah dia. Maka dalam masa sama kita mendapat dosa mengata mak ayah kita sendiri, melaknat mak ayah kita sendiri. Jadi nak buat macam mana? Bila orang melaknat mak ayah kita, tak payah jawab apa-apa. Barulah kita tak dapat dosa melaknat mak ayah kita. Ataupun nak geram sangat, ikut macam Rasulullah, wa'alaikum. Kan orang kata-kata wa'alaikum, apa wa'alaikum? Wa'alaikum. Orang nak marah sangat, wa'alaikum, apa wa'alaikum? Padahal kita tahu lah maksud dia, ke atas kamu juga macam tu juga. Paling limit kalau kita nak jawab seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu ni kalau dulu-dulu, saya ingat masa belajar dulu, kalau bergaduh, kau jangan sebut mak ayah aku. Orang Melayu marah sangat bila sebut mak ayah, kan? Satu lagi,
pegang kepala saja. Pegang punggung, pegang kepala marah sangat. Ikut negeri lain-lain. Kalau orang Arab tak boleh pegang punggung, haram. Pegang punggung dia naik marah. Tapi kalau pegang kepala tak ada apa. Gua tepuk tak ada apa. Kita pegang kepala nak marah. Ya. Baik. Kemudian seterusnya dalam adab berbicara lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin rumah di pinggir syurga bagi sesiapa yang meninggalkan mira ni berdebat ataupun gaduh mulut, wa in kana muhiqqan, walaupun dia ni berada dalam kebenaran. Ini yang pertama. Aku jamin rumah di pinggir syurga bagi sesiapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia ni dalam keadaan kebenaran. Perdebatan yang macam mana? Gaduh-gaduh lah. Ya. Contoh hutang. Kita tanya kawan kita, bila nak bayar hutang? Minggu depan. Okey. Minggu depan tak bayar lagi. Bila nak bayar? Lagi 2-3 hari. Okey. Bayar dah, ada cukup masa ni. Bila nak bayar? Esok. Last sekali kita tanya, bila nak bayar? Aku dah bayar lah. Bila masa pula kau bayar? Aku dah bayar. Kau tak bayar lagi. Kau yang macam tu kau dah bayar. Nak bergaduh lah kan. Kita berfikir, alah RM10, RM50 je pun. Kita tak apalah. Yelah kau dah bayar. Padahal kita tahu dia tak bayar. Kita pun biarkan dia, tak nak gaduh-gaduh. Supaya persahabatan tak nak gaduh-gaduh lah. Bila berjumpa tak nak bermasam muka. Lepas ni tak nak bagi hutang dah, cuma tak nak masam muka je. Sebab apa kita tak nak bergaduh? Kalau begitulah perangai kita, maka kata Rasulullah, kita berhak mendapat, Rasulullah jamin kita dapat rumah dalam syurga. Tak kisahlah mana-mana pun asalkan masuk syurga. Tapi kalau begini perangai kita, kita dapat di pinggir syurga. Ya, pinggir syurga. Tapi kena tengok juga debatnya macam mana. Kalau benda yang mengambil hak peribadi kita, kita boleh jadi macam tu, dapat rumah dalam syurga. Tapi kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar halal haram Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita perangai macam tu. Ya. Macam tadi hutang ni hak peribadi kita. Tapi kalau hak Allah, contohnya sembahyang. Kan? Anak kita dah 12 tahun. 12 tahun memang dah wajib solat. Kalau tak solat, Nabi suruh rotan, suruh pukul. Dah sembahyang belum? Dah ya, padahal kita tengok dia tak sembahyang. Kan? Subuh tak sembahyang lagi. Kita tengok CCTV, contohlah kalau ada CCTV. Bentang sejadah je betul duduk atas katil. Dah sembahyang betul belum? Dah ya. Cakap elok jangan tipu, dah sembahyang belum? Dah. Ayah tengok tak sembahyang lagi? Dah. Kita pun teringat hadis ni, tak apalah, aku malah gaduh-gaduh dengan anak. Biarlah. Okey. Sebenarnya kita salah. Bila anak dia melanggar hukum hakam Allah, kita tak boleh buat main-main. Ya, kita tengok sebenarnya kamu tak solat, mai sini ayah rotan. Tak baik menipu, kamu dapat 2 rotan. Dosa menipu lagi, dosa tak solat. Ya. Tapi kalau hak peribadi kita boleh buat kita buat ambil konsep ni. Tapi kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan macam tu, ya. Isteri curang ke, suami isteri yang buat silap ke, curang suami yang buat salah ke apa semua, bila kita tahulah dia main kayu 3. Betul ke ni? Betul bang, saya isteri ni. Tak apalah, aku tak nak gaduh-gaduh. Tak boleh. Kita kena tegas dalam bab hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana muhiqqan, kata Rasulullah, aku jamin rumah di tengah syurga bagi siapa yang meninggalkan cakap bohong walaupun dia sedang bergurau, wa in kana mazihan, walaupun dia sedang bergurau. Sebab apa? Biasanya orang bergurau, ada orang bergurau biasa, ada orang bergurau dia cakap bohong. Biasa orang cakap bohong, bergurau cakap bohong ni bila dia dah kehabisan modal. Nak buat apa lagi supaya orang ketahui? Dia pun berbohong. Kan macam cerita Maharaja Lawak apa tu kan. Lakonan-lakonan dia tu kebanyakannya berbohong lah. Ada yang berlakon jadi perempuan. Kalau berlakon jadi perempuan dapat 2 dosa. Dosa meniru perempuan lagi. Nabi larang lelaki menyerupai perempuan. Yang kedua, dosa berbohong. Ya. Baik.
Wa baitin fi 'alal jannah liman hassanal khuluqah, dan rumah di tingkatan yang tinggi bagi sesiapa yang cantik akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita daripada 3 keadaan rumah ni, tepi, tengah, atas, mudah-mudahan kita dapat salah satunya, ya. Kalau boleh 3-3 ni kita beramal seperti mana yang disebut oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan suka gaduh. Yang kedua, jangan cakap bohong walaupun bergurau. Yang ketiga, berakhlak yang cantik seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seterusnya, dalam adab berbicara lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdebat tentang Al-Quran itu adalah kufur. Apa maksud dia ni? Ada huraiannya dalam hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah, iqra'ul Qur'an ma talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Quran selama hati kamu bersatu, apabila kamu berselisih maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksud di sini tuan-tuan, Rasulullah sebut berdebat tentang Al-Quran. Kalau kita bergaduh kerana Al-Quran, bergaduh macam mana? Kalau hadis lain cerita, syarah hadis dalam bab terjemah Al-Quran, tiba-tiba rasa macam nak bergaduh, maka Rasulullah kata faqumu an, bangun, belah. Faqumu, bangun, an, daripada itu pergi. Jangan berlarutan. Ya, contoh kita baca tadarus sampai ayat ni, kita pun katalah ayat ni sebenarnya merujuk kepada sekian. Orang ni pula jawab, tak, sebenarnya ayat ni macam ni. Tak, macam ni. Nak bergaduh dah. Macam ni. Parti Islam macam ni. Inilah ayatnya. Tak, bukan parti Islam, memang untuk orang Islam. Contohlah. Nak bergaduh dah. Bila dah ada bibit-bibit tersebut, kata Rasulullah, faqumu an, bangun, belah. Jangan diteruskan lagi, ya. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Quran ni sumber rujukan kita, bukan masanya kita nak bergaduh, ya, bukan tempat kita nak bergaduh. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan, perintah untuk berhenti ketika terjadi perbezaan pendapat tentang Al-Quran difahami oleh para ulama dalam konteks perbezaan yang tidak boleh ataupun perbezaan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak boleh, seperti berbeza pendapat tentang Al-Quran itu sendiri, tentang isi kandungan yang tidak mungkin dilakukan ijtihad, ataupun perbezaan yang mengarah kepada kekeraguan, syubhat, fitnah, pergaduhan, pertikaian dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan membuat orang ketawa. Bukan sambungan lah, ada kaitan hadis sebelum tadi. Muawiyah bin Haidah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakzibu liyudhika bihil qaum wailullah. Kata Rasulullah, celakalah bagi orang yang bercakap kemudian berbohong untuk membuat orang ketawa. Wailullah, celakalah baginya. Wailullah, celakalah baginya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya ulang sekali lagi mafhumnya. Kata Rasulullah, celakalah bagi orang yang bercakap kemudian berbohong untuk buat orang ketawa. Celakalah baginya, celakalah baginya. Jadi ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak berlaku sekarang ni? Boleh fikir sendiri, ada. Ya, ada tuan-tuan. Malah dijadikan pertandingan lagi. Dijadikan apa lagi? Dijadikan idola lagi. Sampai ada orang fikir tak payah belajar betul-betul, tak payah belajar sungguh-sungguh sangat. Kau pandai buat lawak pun dah fikir dah cari makan dah. Inilah zamannya. Rasulullah dah kata dah, celakalah. Jadi saya tak nak sebutlah benda apa dia apa semua, kita boleh fikir sendiri. Cuma pesanan saya kepada diri saya dan tuan-tuan, kalau kita ada tengok video-video tersebut lalu dalam Facebook kita ke, dalam YouTube ke, ya, kalau dah tertengok, jangan tengok lama-lama. Kalau boleh jangan tengok. Takut apa? Takut hati kita
jadi terseronok benda tersebut. Padahal benda tu dicelakakan oleh Rasulullah. Bila sekali kita tengok satu episod, seronok pula lah, nak tengok episod kedua lah. Takut kita terjerumus di dalam golongan yang dicelakakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada astro ke apa semua kan kat rumah, anak-anak tengok kita balik semayang nanti, anak tengok gelak kat rumah, depan rumah. Tukar terus TV. Tak boleh tengok. Kenapa tak boleh tengok ya? Apa salahnya? Inilah golongan yang Rasulullah celakakan. Jangan tengok. Nanti hati tersuka, takut kita termasuk golongan yang dicelakakan oleh Rasulullah SAW. Satu lagi, orang yang banyak ketawa ni, hati dia mudah gelap, mudah keras. Dia tak fikir sangat tentang orang lain susah, orang lain tengah bertukar lumuh, buang selut apa semua. Kita tak kena apa-apa, relax je, tak turun, tak hulur bantuan, tak ambil tahu langsung, tak tahu pun jiran kita kampung sebelah tu dah tenggelam. Sebab kita ni seronok sangat dengan dunia. Sebab apa? Sebab banyak sangat ketawa, mengeraskan hati kita, tak fikir tentang orang susah. Jadi janganlah cuba. Kalau ada je delete, skip, jangan. Takut kita terseronok tengok. Baik. Dan jangan pasang cita-cita. Pesan anak-anak, jangan pasang cita-cita. Kamu nak jadi apa? Saya nak jadi nak jadi pelawak antarabangsa macam Mr. Bean. Contoh dah. Tak payahlah pasang cita-cita macam tu. Baik, yang terakhir sekali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatha ar-rajulu bil hadis thumma iltafata fa hiya al-amanah." Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza haddatha ar-rajulu, bila seseorang ni bercakap sesuatu, bil hadis, dengan sesuatu perbicaraan, thumma iltafata, kemudian dia pun menoleh ke kiri dan ke kanan, fahiyal amanah, itulah amanah ataupun rahsia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, menoleh ke kiri ke kanan ni maksud macam nilah. Kan? Dia datang jumpa kita, apa dia? Tengok kiri kanan. Aku kahwin seorang lagi. Contoh. Ataupun dia tak buat tangan macam ni, dia tengok kiri kanan, aku kahwin seorang lagi. Itulah amanah. Amanah ni maksudnya rahsia. Itu paling limit rahsia. Ya. Sebab ada orang tak faham rahsia ni, dia ingat rahsia ni hanya benda yang bagi tahu. Aku nak bagi tahu kau, nak bagi tahu sesuatu ni, ini rahsia yang bagi tahu orang. Itu memang rahsia. Tapi ada orang bagi tahu, ada orang tak cakap ini rahsia, cuma Nabi kata pandang kiri kanan, itu pun dikira rahsia. Jangan bagi tahu orang sekalipun walaupun seorang. Jadi ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara adab. Bila ada orang cerita kita pandang kiri kanan, kita automatik kita faham itu adalah rahsia. Jangan bagi tahu orang walaupun orang terdekat. Melainkan kalau rahsia tersebut kita rasa membahayakan umat, tak boleh ni kena bagi tahu orang ni, ini rahsia ni. Walaupun rahsia kita tak boleh diam. Contohlah dia datang surau. Datang kata, apa dia? Rahsia ni kau yang beritahu orang, apa dia? Aku positif COVID. Habis tu kenapa duduk kat surau? Elek tak boleh. Kita kena bagi tahu orang supaya orang lain nasihat dia supaya jangan datang surau. Ya, kalau tak banyak pula jadi lain-lain. Kalau benda tersebut tak ada kemaslahatan ummah, kita kena rahsiakan. Baik, jadi bab rahsia ni insya-Allah saya akan sambung lagi bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Anas bin Malik menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peramalan dalam kehidupan kita insya-Allah akan datang, saya akan sambung. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah daripada saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.